Hai, salam sejahtera semua. Bertemu kembali ke channel Cikgu Aho. Hari ini saya ingin membuat perkongsian menggunakan Jamboard untuk pembelajaran kooperatif semasa menjalankan PDPR dalam talian. Sebelum meneruskan tutorial saya pada hari ini, jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel Cikgu Aho sebagai tanda sokongan kepada saya. Jom, mari kita mulakan tutorial untuk hari ini. Sebenarnya Jamboard bukan merupakan satu aplikasi yang baru, dah ada lama dah. Tapi sekarang ni baru-baru ni Google telah masukkan Jamboard ini supaya integrate dalam Google Meet. Sekarang kita boleh dapatkan Jamboard di bahagian butang aktiviti, iaitu butang di sini. Ada satu ikon di mana ada segitiga bulat dengan segi empat ni. Okey, ikon yang ni. Okey, kita tekan pada ikon ini, kita akan nampak recording dengan whiteboarding. Okey, tekan pada whiteboarding. Okey, untuk whiteboard ini dia ada dua pilihan di mana cikgu boleh memilih untuk start satu Jamboard yang baru ataupun memilih Jamboard yang telah dibuat ataupun telah di-create dalam Google Drive cikgu. Saya cuba tunjukkan cara untuk buat Jamboard yang baru. Apabila tekan pada start a new whiteboard, maka satu window akan pop up, okey, iaitu satu window pop up itu merupakan jam yang akan dibuatlah ataupun akan dikongsikan kepada murid-murid kita melalui online class. Okey, so cikgu boleh rename, okey, renamekan file. Contohnya jika cikgu nak bagikan Jamboard ini kepada kumpulan yang pertama, makna cikgu boleh masukkan kumpulan pertama, kumpulan 1. Lepas tu klik OK. Jika nak masukkan soalan, boleh masukkan juga. Okey, dah masukkan kumpulan 1, maka boleh minimize, okey. Dan refer pada ruangan chat, sebenarnya Jamboard yang tadi tekan yang untuk create tu sebenarnya telah dimasukkan dalam kita punya ruangan chat. Cikgu boleh maklum kepada murid melalui audio ataupun boleh type ke ruangan chat ini untuk kumpulan pertama. Untuk kumpulan 1. Okey, kerana lepas tu hantar kepada murid dan nampak chat ini, kumpulan pelajar kumpulan pertama, mereka akan klik pada link ni untuk masuk ke dalam Jamboard tersebut untuk buat sama-sama. Okey, so ini satu caranya lah. Ataupun cikgu boleh guna cara yang kedua di mana cikgu dah create siap-siap dia punya Jamboard, okey, dah buat semua soalan dah masuk dalam Jamboard, nanti share melalui Google Drive. Jika nak sambung untuk Jamboard kumpulan yang kedua, maka cikgu tekan lagi butang aktiviti ini, okey, tekan lagi butang aktiviti ini, tekan lagi whiteboard, start a new Jamboard. Mana satu lagi window akan pop up, okey, itu window yang untuk yang Jamboard yang kedua akan dipop-upkan. Sama juga boleh rename, okey, untuk kumpulan yang kedua. Okey, so dan nanti link tu dah ada dekat ruangan chat, sama sahaja dia punya keadaan. Di mana kita tukar kumpulan 2. Tekan OK. Okey, minimize. Okey, check pada ruangan chat. Okey, Jamboard yang kedua telah masukkan terus dekat ruangan chat. Kumpulan 2. Okey, so kita dah bagi arahan kepada murid kita semasa kita mengadakan kelas online supaya mereka boleh menjalankan cooperative learning, iaitu buat kerjasama untuk menyelesaikan sesuatu soalan, maka kita boleh menggunakan cara ini. Jika cikgu rasa pening untuk membuat banyak link untuk Jamboard yang berbeza, cikgu boleh kekal kepada satu Jamboard, di mana contohnya saya buat satu lagi Jamboard yang baru. Okey. Okey, start lagi satu Jamboard, di mana saya tak nak banyak-banyak Jamboard, memeningkan saya sebab saya kena rujuk kepada beberapa Jamboard pada masa yang sama. Cikgu boleh buat satu saja Jamboard di mana memberi arahan kepada murid-murid untuk buat di frame yang berbeza. Atas ni nampak ada 1/1 kan? Okey, mungkin cikgu boleh bagi arahan kepada murid, okey, kumpulan 1 buat di frame pertama. Okey, kumpulan 2 buat di frame yang kedua.
kumpulan 3 buat yang di frame yang ketiga. Maka cikgu hanya rujuk kepada satu Jamboard pada satu masa di mana cikgu hanya merujuk tekan pada frame ini saja. Kumpulan 1 mereka akan menghasilkan ataupun memasukkan jawapan mereka di frame yang pertama. Kumpulan kedua akan masukkan jawapan di frame kedua dan ketiga dan seterusnya. Jika nak kerja individu pun boleh. Contohnya satu kelas ada 30. Makna ada 30 frame lah. So, bagi tahu murid untuk buat di frame mana. Contohnya mengikut senarai nama. Murid yang pertama dekat senarai pertama, senarai nama orang yang pertama duduk kat frame pertama. Okay? Tetapi ini ada kelemahannya di mana kalau pelajar-pelajar yang dia playful, dia nak pergi conteng dekat frame kawan dia. So, dia akan mengusiklah jawapan kawan dia dekat frame kawan. Okay? So, ini satu kelemahan lah. Jika menggunakan Jamboard yang berbeza, kita share Jamboard berbeza kepada kumpulan berbeza, makna kumpulan lain tak akan mengusik jawapan kumpulan lain lah. So, itu satu kelemahan kalau kita menggunakan satu Jamboard. Cikgu-cikgu jangan lupa untuk ubah setting untuk sharing kepada murid semasa memohon mereka untuk melakukan kerja kumpulan ya. Okey, kena tekan pada butang share terlebih dahulu. Okey, kemudian ubah pada setting di bahagian change tu. Share with Ministry of Education, tekan pada bulu line ini. Okey, dia akan keluar di mana sama ada cikgu nak share anyone with the link ataupun Ministry of Education Malaysia sahaja. Kalau Ministry of Education Malaysia sahaja, makna cikgu hanya boleh share pada murid-murid yang masuk menggunakan MOE account sahaja. Kalau murid-murid masuk ke Google Meet menggunakan private account, tak menggunakan MOE account, maka murid tersebut tak boleh access Jamboard tersebut. Maka kalau untuk memudahkan, kita boleh tukar setting kepada anyone with the link. Okay? Kemudian dari sini viewer tu kena tukar kepada editor. Okey. Kalau dah tukar, tekan done. Okey, maka murid baru boleh access Jamboard ini daripada kita punya ruangan chat. Kalau kita tak ubah setting itu, apabila murid klik pada link tersebut, maka akan keluar request access. Maka kalau kita nak sharekan Jamboard kepada murid untuk buat kerja kumpulan, jangan lupa tukar setting tersebut. Tadi saya dah terangkan cara untuk membuat ataupun mulakan satu Jamboard instant, iaitu on the spot create satu Jamboard yang baharu bersama murid semasa kelas PTPR. Sekarang saya akan tunjukkan cara yang kedua di mana kita sharekan Jamboard yang kita dah created lebih awal. Sama juga tekan pada whiteboard. Choose from drive. Di mana dia akan pop up satu paparan atau window masuk ke dalam kita punya Google Drive. Di mana ini merupakan Jamboard yang saya telah created lebih awal. Contohnya ini untuk soalan, saya dah masukkan soalan tersebutlah untuk aktiviti kerja kumpulan. Kumpulan 1 untuk kelas apa, saya open Jam. Semasa create jangan lupa jugalah tukar setting. Setting share tu, sharing setting di mana kalau dah setting itu sudah ditukar ataupun diubah, di mana butang biru ini akan keluar satu link tu. So dia akan keluar anyone in this group with the link can open. So apabila kita dah klik share, choose from drive, pop up yang Jamboard ini, sebenarnya link ini automatic akan masuk ke dalam ruangan chat dah, link dia. Saya minimize lah. Tunjuk pada ruangan chat. Ini yang latest punya Jamboard, merupakan Jamboard yang baru buka. Saya tekan balik. Dia akan keluar. Ini merupakan kumpulan 1, 4 anggrek yang soalan tadi. So, masa cikgu klik pada Jamboard, kalau nak pelajar memudahkan pelajar untuk akses, cikgu kena tulis dekat ruangan chat di mana ini untuk kumpulan 1. Ini untuk kumpulan 2 untuk memudahkan murid tahu manakah merupakan Jamboard kumpulan mereka. So kalau Jamboard yang semua dibuka, cikgu boleh memudahkan cikgu akses lah untuk tengok kat sini, paparan kat bawah ni. Kalau nak balik kepada cikgu punya Google Meet, maka klik pada Google Meet lah. Jika cikgu mempunyai 2 skrin lebih bagus, cikgu boleh bawakan semua Jamboard ni kepada skrin yang kedua di mana boleh minimizekan susun mengikut 4 board. So memudahkan cikgu untuk memantau hasil ataupun
perjalanan perbincangan murid-murid semasa menjalankan kerja kumpulan ini ya. Ini merupakan kerja kumpulan hasil daripada anak murid saya. Apabila mereka dah masuk dalam kumpulan tersebut, kita boleh nampak dia di bahagian atas ni, yang sharing tepi tu merupakan ikon-ikon murid yang masuk lah. Contohnya dalam Jamboard ni mempunyai 4 orang murid. Okey, ini ada 5. Okey, ini 2. Okey, mungkin ada 2 sebab ada murid yang tidak hadir pada masa kelas online hari itu. Ini pula pelajar mereka dah siap, mereka dah left, that's why ikon di atas ni dah hilang lah. Mereka dah siap, mereka dah keluar daripada Jamboard tersebut. Okey, ini yang masih lagi dalam perjalanan mereka tengah buat lah. Masa mereka masih lagi akses pada Jamboard ini, kita akan nampak ikon di atas. Okey, kalau pelajar dah left, maknanya atas ini sudah tak ada ikon murid lah. Saya masukkan 4 Jamboard ni pada saya punya second screen. So, satu screen lagi saya memantau Google Meet lah. So, pada masa yang sama saya nampak, okey, siapa yang ada kumpulan mana yang dah siap, kumpulan mana yang belum siap. Kita boleh mengadakan pembelajaran kooperatif walaupun kelas diadakan secara online tetapi bukan bersemuka. Murid boleh berinteraksi dengan ahli kumpulan lain dengan menaik dalam Jamboard tersebut. Setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk belajar dan memimpin. Jika ingin membenarkan murid-murid berinteraksi secara verbal, maka kita boleh menggunakan aplikasi Breakout Room, iaitu salah satu extension dalam Google Meet. Saya akan cuba kongsikan aplikasi Breakout Room ini pada masa akan datang. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Bye!